Okey, saya sambung muka surat 4 latihan yang saya bagi tu 5.1b menerbitkan ungkapan algebra. Okey, jom kita pergi nombor 1 pada ruang jawapan, labelkan R, S atau T bagi ungkapan algebra yang betul. So soalan yang R ni, bahagikan hasil darab P dan Q dengan 5. So which one? A, B atau C? Hasil darab P dan Q. Hasil darab maksudnya dia bukannya P hasil darab maksudnya P dan Q kita darab dulu, kemudian kita bahagi dengan 5. Okay, so inilah dekat C. Okay, so itu R. So S, tolak X daripada 2 kali Y. Okay, kemudian bahagikan hasilnya dengan 7. So, maksudnya kita kena selesaikan dulu 2 kali Y tolak 7 ni. Alright. So, inilah S. Okay. Dan untuk ni, ialah Aida ada RM100. Ni RM100. Dia membeli M kilogram ikan yang berharga RMT per kilogram. Cari baki wangnya. So, janganlah keliru ya. Nampak macam ni, rasa macam susah. Tak susah sebenarnya. M ni just pun boleh ubah. Dia boleh jadi beberapa saja kilogram ikan. Dan ini juga boleh jadi berapa ringgit pun sekilogram. So, kalau kita ada duit 100, kita kena dapatkan dulu berapakah harga ikan yang kita dah beli ni. So, contoh 2 kilo ikan, darab dengan RM10, so dah RM20. Kan? Okay, so nak dapat baki 100, tolak dengan RM20. So, just nombor tersebut dia gantikan dengan huruf. So, ni 100 tolak MT. Ini jawapannya lah T. So, jawapan S, T, R. S 1 markah, T 1 markah, R 1 markah. Alright. So, kita pergi soalan kedua. Tuliskan satu ungkapan algebra bagi setiap yang diberi. Alright. Untuk A, tambah 4 kepada F. Tambah 4 kepada F. F tu boleh jadi apa-apa nombor. Okay. So, kita tulis sini. Okay. F tambah. Tambah 4. Okey. B tolak 7 daripada satu nombor X. X nombor kita tak tahu, kita nak tolakkan dengan 7. So, di situ X tolak 7. Okey. Center. Alright. C, hasil tambah Y dan Z dibahagi dengan 9. So, untuk soalan ni hati-hatilah sebab dia kata di situ, dia tulis di situ hasil tambah Y dan Z. Maksudnya kena selesaikan dulu Y tambah Z. Okay, so awak jangan tulis Y tambah Z. Okay, Y tambah Z bahagi 9. Okay, ini salah Ini membawa maksud hanya Z sahaja yang awak bagi 9. Okay, so yang betulnya ialah okay, awak letak kurungan macam ni. Okay, maksudnya Y tambah Z kita selesaikan dulu, then kita bahagi dengan 9. Okay, atau satu lagi cara yang boleh tulis macam biasalah. Macam ni, Y kenapa dia pergi huruf besar, tambah Z. Okay, ni saya tak buat maths equation saya just buat simple je macam ni. Tak apa kot, boleh faham Okay. Okay, so Y tambah Z bahagi 9. Kena tulis macam ni. Okay. So, ini membawa maksud kita kena selesaikan atas dulu, Y tambah Z, hasil tambahnya, barulah kita bahagi dengan 9. Bukan hanya Z yang bahagi 9. Okay, soalan D, dia beri satu sebutan 4A, sebutan itu ditolak 3X dan ditambah Y. Okay, ini just mudah saja. Okay, tolak 3X, kemudian kita tambah Y. Okay, so A 1 markah, B 1 markah, C 1 markah, D 1 markah. Okay, tanda Soalan ketiga, tuliskan satu ungkapan algebra bagi setiap situasi yang diberi. Okay, Lyra mempunyai RM50. Dia membahagikan wangnya kepada K orang adiknya. Berapa wang yang diterima oleh setiap adiknya? Okay, so dia ada 50. Kalau adik dia 4 orang, maka 50 bagi 4. Kalau adik dia ada 5 orang, 50 bagi 5. So, just tulis saja 50 bahagi dengan okay. Right.
Okey, 50 bagi dengan K. Okey, soalan B. Ansar menyimpan RMY setiap hari dalam masa 2 minggu. Berapakah duit yang disimpan oleh Ansar? Okey, contoh kalau dia simpan RM3 setiap hari, kalau 2 minggu, nak dapat awak buat macam mana? Kena tukar dululah. 2 minggu ni 14 hari. So 14 hari dah lah dengan berapa ringgit yang dia simpan tu kan. Okay. So you just tulis 14Y. Alright. So 14Y membawa maksud 14 darab Y. 14 darab berapa ringgit yang dia simpan satu hari. Okay. Awak kena faham ni betul-betul ya. Make sure you faham. Okay. Ahmad mempunyai P ekor itik dan Q ekor ayam. Berapakah binatang ternakan yang dipiliki oleh Ahmad? So, berapa ekor itik, berapa ekor ayam? Nak tahu jumlahnya, just add sahaja. Q. P ni jadi huruf besar. D. Pak Samad membeli X roti dan Y gula-gula yang masing-masing berharga RM2 dan RM3. Berapakah wang yang perlu dibayar oleh Pak Samad? Okey, roti RM2, gula-gula RM3. Okey. So, maybe gula-gula ni sepaket kot ya, bukan sebiji. Okey, so nak cari jumlah, kita just darab saja. 2X tambah 3Y. Okay. So, A 1 markah, B 1 markah, C 1 markah, D 1 markah. Okay, kita pergi soalan 4. Jadual di bawah menunjukkan senarai barangan yang dibeli oleh Puan Siti di pasar. Jika dia membawa 100 ke pasar, berapakah baki wang yang tinggal selepas dia membayar ke semua barangan tersebut? So, ni sama dia nak cari baki. So, sebelum nak dapatkan baki, you kena tahu dululah berapa jumlah wang yang dia perlu bayar untuk setiap barangan yang dia beli. So, untuk kepak ayam, macam nak tahu berapa ringgit dia bayar untuk kepak ayam? Okay, sebab dia bagi harga di situ ialah per kilogram. So, untuk kepak ayam, 3 kilo darab dengan Y ringgit untuk kepak ayam. Kemudian, kita tambahkan dengan beras pula, jumlahnya 5 kilogram darab dengan berapa ringgit sekilogram? X. Ya, untuk ikan 2 kg kita darab dengan Z. Okey, ini semua yang kita cari ni tadi ialah dia punya jumlah duit yang kita perlu bayar. Soalan tanya baki tengok di sini. Okey, dia tanya baki. Okey, so untuk dapat baki RM100 tolaklah dengan jumlah yang kita bayar tu. So dapatlah baki wang yang tinggal. Okay. Soalan 5. Tuliskan satu ungkapan yang mewakili jumlah harga bagi A batang aiskrim A dan B batang aiskrim B. Okay, dia beritahu aiskrim A harganya RMX. Okay. Untuk aiskrim A, jumlah harganya ialah aiskrim A batang. So, A darab dengan X. Okay. Untuk aiskrim B, sorry, dah berlari dah. Aiskrim B ialah BY. Mana dia pergi? Okay, just kenapa dia lari? Okay, so untuk soalan yang ni, aiskrim A jawapannya ialah AX dan untuk aiskrim B ialah BY. Tak tahulah kenapa. Okay, lari-lari situlah. Okay. So, kalau dia tanya jumlah harga, apa kita patut buat? Tambahkan saja.
So AX tambah BY. Okay, sebab dia tanya jumlah harga. Okay, satu markah AX tambah BY. Okay. Soalan ke-6. Sebuah kotak mempunyai X batang pen biru, Y batang pen merah dan Z batang pen hitam. Hitungkan jumlah pen di dalam kotak itu. So, jumlahnya nak cari ialah X. Okay, sekejap. X tambah Y tambah Z. Okay. X tambah Y tambah Z. Alright, nombor 7. Terdapat satu markah ya. X tambah Y tambah Z satu markah. Okay, nombor 7. Terdapat X hari yang hujan dalam minggu ini. Hitungkan bilangan hari yang cerah. Okay, hari hujan. So, dia tanya hari yang cerah. So, first kena tahulah satu minggu ada berapa hari? 7 hari. Okay, tolakkan dengan hari hujan. X. Okay, so nak dapat hari cerah, 7 tolak X. Kalau 2 hari yang hujan, maka hari yang cerah ialah 7 tolak 2. Dapatlah 5 hari. Okay, soalan 8. Jumlah orang bagi X buah kemah jika setiap kemah dapat memuatkan 4 orang. Okay. So, jumlahnya dapat ada X buah kemah. Kemah tu tak tahu berapa. Contoh kalau 10 buah. So, setiap kemah 4 orang. 10 darab 4. Kita nak cari jumlah kan. So, sama je macam ni. Kita darabkan X darab 4. So, atau 4 darab X. Nak dapatkan berapa jumlah orang. X tu kita tak tahu berapa. Okay, so nombor 8 jawapannya 4X. Okay, nombor 9. Tulis satu ungkapan algebra bagi situasi yang berikut. Sebuah beg mengandungi X blok kayu. So, ni gambar beg. Ada X blok kayu, kita tak tahu berapa. So, jumlah blok kayu dalam beg tu sekarang ada X. Okay, 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg itu. So, X tambah 3. Okay. Tambah 3. Okay. Kemudian, alright. So, soalan yang ketiga ni dia sebenarnya tak ada kaitan ya dengan yang atas-atas tu. Okay, 4 blok kayu dikeluarkan daripada beg itu. So, mula-mula dia ada X. Kemudian kita keluarkan 4. So, X tolak 4. Faham tak? Okay, saya harap faham lah ya. Ni simple. Okay, X tolak 4. Saya kasih besar sikit lah. Okay. So, 4 blok kayu dikeluarkan dari beg itu. So, X tolak 4. Okay, seterusnya, bilangan blok kayu dalam beg itu dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid. So, X bahagi 2. Okay, X bahagi 2. Alright. Seterusnya, 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. So, X tambah X. Okay, X tambah X. Okay, kat sini X tambah X. Okay, seterusnya 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu dan Y blok kayu. Kemudian ditambah dengan 2 blok kayu. So, X. Jangan ketuk pintu lah. Dan tambah 2. Okay. Okay, ni dah ada jawapan. 1 beg mengandungi X blok kayu dengan jisim setiap blok kayu ialah P gram. So, kita nak dapatkan jumlah dia, kita kena darab lah. P darab berapa blok kayu. Kenapa dia jeblok macam ni? Okay. Alright. So, nak dapatkan jisimnya,
Kita darab saja. Okey. 2 beg mengandungi X blok kayu dengan jisim setiap blok kayu ialah P gram. Ya Allah, budak ni. Okey, 2 beg mengandungi X blok kayu. Okey, dengan jisim setiap blok kayu ialah P gram. Okey, so dekat sini ialah samalah macam kat atas Okey, X. Okey, satu beg mengandungi X blok kayu dengan satu beg lain mengandungi Y blok kayu dengan jisim setiap blok kayu ialah P gram. So kalau macam ni, satu beg mengandungi X blok kayu X dan satu beg lain mengandungi Y blok kayu. Ini yang beg yang pertama. Beg yang kedua dia ada Y blok kayu. Okey, dengan jisim setiap blok kayu ialah P. Okey. Yang atas ni salah ya. Sorry, tak perasan dua beg tu. Okey. Kat sini kena darab 2 lah sebab dia ada 2 beg. Okey. Ni yang atas ni betulkan tadi. Nampak tak? Kau tak nampak lah. Okey. X tambah dy. Okey. Seterusnya, satu beg mengandungi P biji apple dengan harga sebiji apple ialah X sen. So ni kita darab je, ni jawapan dah ada. Okey, satu beg mengandungi Q biji oren dengan harga sebiji oren ialah Y sen. So ini jawapannya ialah QY. Okey. 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 Satu beg mengandungi P biji apple dan Q biji oren dengan harga sebiji apple ialah X sen dan harga sebiji oren ialah Y sen. So untuk apple P biji, so kita nak dapatkan dia punya jumlah untuk apple ialah PX tambah Q biji oren. That's my Q. Darab dengan berapa sen? Okay. So ini kasih besar sikit. Betul lah, awak nampak ke tak? Mana dia pergi? Okay. So PX tambah QY. Okay. So untuk setiap satu ni satu markah lah. Okay, so itu saja untuk 5.1B jawapan untuk 5.1B. So secara awak tanda jumlahkan semua. Alright. Okay, itu saja untuk kali ni. Sekian. Assalamualaikum.